Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 kelas 2 semester 4 Diploma Tahfiz wal Qiraat ingin menerangkan serba sedikit tentang pengurusan jenazah. Sebagai seorang manusia, tidak boleh tidak untuk kita menafikan bahawa setiap yang hidup pasti akan mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh yang demikian, sebagai seorang Muslim, seharusnya kita bersiap sedia untuk menghadapi kematian dari segi rohani dan jasmani, serta ilmu dan amal yang cukup. Oleh yang demikian, pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan cara-cara untuk menghadapi kematian, bermula daripada persediaan menghadapi kematian. Mati boleh datang pada bila-bila masa. Sewajarnya kita mengetahui apakah langkah pertama yang perlu dilakukan apabila berlaku kematian. Perkara pertama adalah mengajarkan kalimah syahadah. Dalam kehidupan kita, mengucapkan kalimah syahadah bukanlah suatu perkara yang asing lagi. Namun demikian, tidak semua orang mampu membacanya. Tambahan pula, keadaan nazak ini lain orang lain keadaannya. Oleh itu, mengajarkan atau membimbing bakal jenazah untuk mengucapkan amatlah membantu. Hal ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, ajarkanlah kepada orang yang hampir mati dalam kalangan kamu dengan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menutup mata dan mulut jenazah sekiranya terbuka. Seandainya mata dan mulut jenazah terbuka, tutuplah, dan jika mengalami kesukaran, bolehlah diurut dengan sedikit minyak. Ini seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mana menceritakan perbuatan Nabi ketika melawat jenazah Abu Salamah. Maksudnya, Rasulullah masuk atas Abu Salamah dan keadaan matanya terbuka. Lalu Nabi menutup dan bersabda, sesungguhnya roh orang mati apabila dicabut, ia akan diikuti dengan pandangan mata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi, haruslah diingat, mata jenazah yang terbuka bukanlah bermaksud azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Elakkan daripada bersangka buruk dengan jenazah. Yang ketiga adalah menutup jenazah dengan kain. Untuk menutup jenazah dengan kain, boleh gunakan apa-apa kain dan sebaiknya yang sedikit tebal agar tersingkap aurat si mati, seperti kain pelikat ataupun selimut. Bagi mengelakkan perut jenazah menjadi kembung, bolehlah diletakkan benda yang sedikit berat seperti buku dan sebagainya. Yang keempat, letakkan jenazah di tempat yang baik. Letakkan jenazah di tempat yang sedikit tinggi seperti tilam dan bukan di lantai bagi menghormati jenazah. Kedudukan jenazah adalah kaki menghadap kiblat seperti pandangan Imam Nawawi yang masyhur. Yang terakhir adalah hubungi pihak yang bertanggungjawab. Kematian perlulah segera dimaklumkan kepada pihak pasukan perubatan untuk pemeriksaan jika ia berlaku di rumah, diikuti jiran tetangga dan pihak masjid untuk persediaan kerja-kerja memandikan jenazah dan menggali liang lahat. Laporan polis juga hendaklah dibuat, sama ada kematian berlaku disebabkan jenayah ataupun tidak. Assalamualaikum, hai, nama saya Muhammad Auza'i bin Mak Faizi. Jadinya saya akan teruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu bahagian cara-cara memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Jadinya saya akan tunjukkan beberapa dan cara-cara bahan apa yang kita perlukan untuk memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Jadinya, jom kita tengok video sebelah. Okay, baik, saya akan teruskan cara untuk memandikan jenazah. Jadinya, orang yang akan memandikan jenazah itu haruslah memakai pakaian sesuai ketika memandikan jenazah, seperti memakai sarung tangan dan apron plastik. Dan yang kedua, yang diperlukan ketika untuk kita mandikan jenazah ini adalah air mutlak yang secukupnya. Ketiga, bekas menjirus air. Dan yang keempat, sabun. 5, tempat memandikan jenazah. Dan 6, kapur barus. 7, putih kapas. Dan 8, kain nipis, iaitu kain nipis. Dan yang ke-9 adalah
jenazah yang dimandikan. Baik. Dan seterusnya, pengendali mayat hendaklah memakai lengkap dengan sarung dan apron seperti di bawah. Dan yang kedua, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Dan yang ketiga, siramkan mayat dengan air biasa dari hujung rambut ke hujung kaki. Dan yang keempat, istinjakkan mayat dengan menggunakan kain alas agar tidak tersentuh auratnya. Dan yang kelima, angkatkan sedikit bahagian kepalanya hingga ke paras dadanya. Dan yang keenam, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan atau memicit-micit. Dan seterusnya, ketujuh, membersihkan mulut dengan mengeluarkan segala sisa atau kotoran yang tertinggal. Dan yang kelapan, siram dan basuh dengan air sabun. Dan yang kesembilan, bersihkan gigi menggunakan putik kapas. Dan yang ke-10, membersihkan hidung. Dan yang ke-11, membersihkan telinga. 12, membersihkan jari tangan, pelipat lengan dan celah ketiak. Yang ke-13, bersihkan rambut. Dan yang ke-14, membersihkan celah-celah jari kaki. Dan yang ke-15, selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun. Dan yang ke-16, kemudian bilas dengan air bersih seluruh anggota mayat sambil berniat, nawaitul ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk lelaki. Jika untuk perempuan pula, nawaitul ghusla hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Yang ke-17, siram atau basuh dari kepala hingga hujung kaki sebanyak 3 kali dengan air bersih. Yang ke-18, siram sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dan yang ke-19, siram sebelah kiri pula sebanyak 3 kali juga. Dan seterusnya, mengiringkan mayat ke kiri, basuh bahagian lambung kanan sebelah belakang. Dan seterusnya, mengiringkan mayat ke kanan pula, basuh di bahagian lambung kirinya pula. Dan yang seterusnya, terlentangkan semula mayat, jenazah tu kita baringkan balik. Dan ulangi menyiram dari kepala sehingga ke hujung kaki. Dan seterusnya, selepas itu kita tutup seluruh anggota mayat tu dengan kain nipis, iaitu kain kapan lah, kita tutup seluruh anggotanya. Dan seterusnya, sediakan air kapur barus yang telah larut dan kita siram air yang dicampur itu dan kita siram air itu di atas kain dari atas kepala sehingga ke hujung kaki. Kemudian kita mengudukkan jenazah ini. Untuk jenazah lelaki, nawaitu wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan pula, nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Dan seterusnya, cara mewudukkan jenazah ini ialah dengan mencucurkan air ke atas jenazah itu bermula dari muka dan akhir sekali pada kakinya, sebagaimana melaksanakan wuduk biasanya. Jenazah lelaki pula hendaklah dimandikan oleh lelaki dan jenazah perempuan hendaklah dimandikan oleh wanita. Dan yang ke-27, lapkan menggunakan tuala pada seluruh badan mayat. Dan yang ke-28, cawatkan bahagian kemaluan mayat dengan cawat yang disediakan dan ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Dan yang ke-29, setelah itu mayat diusung ke tempat pembaringan untuk dikafankan. Baik, itu sahaja untuk cara-cara memandikan jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Kita akan terus ke mengkafankan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan teruskan cara-cara mengkafankan jenazah. Okey, yang pertama, barang yang perlu ada untuk kita mengkafankan jenazah ni. Yang pertama adalah kain putih bidang 45, 20 meter lah kain untuk bagi dewasa. Dan yang kedua, tali iaitu 5 utas. Dan ketiga, gunting. 4, kapas. 5, serbuk cendana. 6, air mawar dan minyak wangi iaitu minyak atar. Cara yang pertama adalah sediakan 3 atau 5 utas tali yang dihamparkan di tempat pembaringan. Tali ini diambil daripada kain kafan. Dan yang kedua, ketinggian jenazah diukur untuk menentukan kepanjangan kain kafan. Kita ukurlah jenazah tu berapa panjang. Dan yang ketiga, kain kafan dipotong menjadi 3 bahagian. Dan yang keempat, ketiga-tiga kain dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain dan sertakan 3 atau 5 utas tali. Dan yang kelima, hamparkan kapas gulung di tengah-tengah kain memanjang ke bawah mengikut anggaran saiz jenazah. Dan yang keenam, serbuk cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Dan yang ketujuh,
angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Dan yang ke-8, tutup jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bahagian-bahagian berikut, iaitu kemaluan, kedua-dua siku tangan dan dada, kedua-dua telinga, muka dan kedua-dua kaki. Dan yang ke-9, sekali lagi taburkan serbuk kayu cendana di atas kapas yang berada di atas jenazah itu. Dan yang ke-10, kain kafan diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah, satu persatu. Dan yang ke-11, ikat dengan tali kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan bermula daripada bahagian hujung kaki, lutut dan pinggang. Hendaklah ikatan hidup iaitu boleh dibuka, kerana tali ini akan dibuka semula ketika dalam kubur. Dan seterusnya, yang ke-12, biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Dan yang ke-13, tali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jenazah sedia untuk diusung atau untuk disembayahkan. Dan seterusnya, setelah siap, renjaslah air mawar dan sapulah minyak wangi. Alright, Alhamdulillah, jadinya kita sudah selesai bahagian memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Itulah sedikit yang saya boleh sampaikan kepada semua, cara-cara dan bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk kita memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Dan itu sahaja daripada saya. Kita teruskan terus kepada pembentangan yang seterusnya. Itu sahabat saya. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Abdul Wahid. Hari ini saya akan sambung pula part mengurus jenazah ini, iaitu menyembahyangkan jenazah. Okey. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahawa yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan kematian An-Najasyi. Baginda keluar menuju ke tempat solat, lalu baginda mengatur saf mereka, yakni para sahabatlah, dan bertakbir dengan 4 takbir. Okey, daripada hadis ini menunjukkan bahawa Nabi pun melakukan solat jenazah juga. Okey, cara-cara solat jenazah. Sebelum tu saya akan terangkan kedudukan jenazah ketika solat jenazah. Okey, bagi lelaki, jenazah akan dibaringkan dengan kepalanya diletakkan di sebelah kiri imam dan imam perlu berdiri setentan dengan kepalanya. Manakala jenazah perempuan akan dibaringkan dengan kepalanya di sebelah kanan imam dan imam perlu berdiri setentan dengan pinggangnya. Cara-cara solat jenazah. Ada 9 step untuk solat jenazah ni. Yang pertama adalah niat. Niat dia ada 2, untuk lelaki dan untuk jenazah lelaki dan untuk jenazah perempuan. Jenazah lelaki berbunyi usolli ala hazal mayyiti 4 takbiratan fardul kifayah makmuman bagi yang makmum, imaman bagi yang imam, lillahi ta'ala. Manakala pula yang niat bagi jenazah perempuan pula adalah usolli ala hazil mayyitati 4 takbiratan fardul kifayah makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Okey, itu yang step pertama. Step kedua ialah takbir pertama. Allahu Akbar. Takbir pertama kita akan membaca dengan Al-Fatihah. Sampai selepas saja Al-Fatihah, kita akan takbir yang kedua pula. Takbir kedua pula, selepas takbir kedua, kita akan membaca dengan selawat Nabi SAW. Itu selawat je seperti biasalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga pula. Takbir ketiga ini, kita akan membaca doa kepada si jenazah. Jenazah lelaki dan perempuan, doa je ringkas saja, iaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bagi jenazah lelaki. Manakala pula bagi jenazah wanita adalah Allahumma firlaha warhamha wa'afini wa'fu anha. Selesai saja membaca doa tu, maka angkatlah takbir yang keempat. Takbir keempat ini disunahkan untuk membaca doa. Selalunya imam baca doa, kalau tak baca doa pun tak berdosa. Dan akhir sekali adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah adalah cara-cara solat jenazah. Kemudian setelah saja solat jenazah, maka seterusnya kita akan cara untuk mengebumikan jenazah pula. Okey, mengebumikan jenazah first kali caranya adalah first kali memang kena gali kubur lah. Kalau tak gali kubur susah lah nak tanam kat mana kan. First kali gali kubur. Okey, menggali kubur 2 jenis kubur, iaitu liang lahat dan lagi satu adalah liang syak. Apa itu liang lahat dan liang syak? Okey, kita boleh nampak kan, liang lahat ini dia membuat lubang belah tepi ataupun belah bawah sikit. Manakala pula liang syak akan membuat di lubang tengah-tengah.
sepertinya parit ikut bentuk jenazah itu. Kemudian selepas 3 kali kita angkatlah jenazah tu. Sunnah Nabi angkat jenazah dia letak kat bahu. Dia angkat ke atas bahu. Selepas angkat jenazah itu, maka kita masukkanlah jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat kubur tersebutlah. Sunnah Nabi kalau nak masukkan jenazah tu ke dalam kubur, kita tarik dia daripada kepala. Maksudnya kita hulur ke jenazah itu daripada kepala. Dan disunnahkan masa memasukkan jenazah ke dalam kubur membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Seperti mana ada hadis Nabi SAW, dia membaca daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah SAW ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dia bermaksud dengan nama Allah dan ke atas sunnah Rasulullah SAW. Okey, selepas memasukkan jenazah ke dalam kubur, kemudian kita wajib meletakkan jenazah itu diletakkan dalam keadaan mengiring di atas rusuk. Maksudnya dia baring ke atas rusuk kanan dia dan kemudian dia menghadap ke kiblat, muka dia menghadap kiblat. Dan kemudian di sunnah juga boleh letak batu kecil supaya dia tak bergerak dan dia akan sentiasa menghadap kiblat. Dan masa letak jenazah itu bukalah ikatan dia, janganlah ikat dia, kesian dia. Okay. Kemudian kita letak papan. Selepas letak papan tersusun, kemudian kita tanamlah dengan tanah, jangan tanam dengan simen. Selepas mengubumikan, kita meninggikan sikit tanah kubur itu sekadar sejengkal supaya kita boleh membuat tanda lah, hanya tempat perkebumian. Dan jangan lupa letak batu nisan sebagai tanda. Itu sajalah daripada saya tentang mengubumikan jenazah. Alhamdulillah, hampir selesai video kami pada kali ini. Akhir sekali, suka untuk kami ingatkan bahawa kematian merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai hikmah yang tersendiri. Oleh yang demikian, haruslah kita beriman kepada qada dan qadarnya dan menerima segala yang berlaku dengan hati yang redha. Sekian sahaja daripada kami. Harap video ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.